bila dia datang dengan keizinan Allah, kita tak ada hak dan tak berhak untuk merendahkan orang lain. That's the thing. Okey, apabila anda menaikkan status begitu, anda telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Airul. Hari ni saya agak marah sikit lah, tapi taklah marah sangat kan. Cuma kecewa, lebih kepada kecewa apabila isu yang mana sekarang tengah hangat dibincangkan tentang adik Muzaffar Jekyll, cik adik Muzaffar Jekyll, apa nama tu, adik kepada pengasas gedung pakaian terbesar Jekyll, yang mana beliau telah mengeluarkan apa nama tu satu post di IG tentang apa nama tu, kesian aku dengan orang Melayu. Satu post yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh dia, okey, kerana dia melibatkan apa nama, kecaman ataupun merendahkan bangsa Melayu itu sendiri. Bila dia sebut bangsa Melayu, semua termasuk saya. Alright. So apa yang berlaku apabila dia naikkan pun, dia bermula kisahnya apabila ada satu gambar yang mana gambar yang pengumuman lah, seolah-olah macam pengumuman, maka 4 hari bulan ni akan ada kata dibuka kepada orang ramai untuk beli baju, jaket dan sebagainya. So because of that picture dan caption begitu membuatkan netizen tak senang hati, kerana dia melibatkan apa nama tu, berkumpulnya ramai orang lah dekat situ. Jadi ramailah meluahkan rasa tak puas hati dan sebagainya. Namun luahan netizen itu dibalas dengan statement kesian aku dengan orang Melayu. Jadi itu bukan cara yang baik ya, wahai adik Muzaffar. Saya nak pesan kepada anda, yang pertamanya adalah kena lihat anda berada di dalam keluarga Jekyll, kan? Anda berada dalam keluarga Jekyll, keluarga yang very powerful dari segi bisnes dan sebagainya. Itu walau bagaimana hebat pun, ianya ada datang daripada Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Itu kita kena faham. Every single thing yang kita buat di dunia ini, even though kita buat dengan effort kita, even though kita buat dengan kebijaksanaan dan kepandaian kita, tetapi pucuk pangkalnya dia datang dengan keizinan Allah. Satu. Jadi bila dia datang dengan keizinan Allah, kita tak ada hak dan tak berhak untuk merendahkan orang lain. That's the thing. Okey, apabila anda menaikkan status begitu, anda telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Okey, itu menunjukkan kegagalan anda mengawal emosi. Sama ada anda gagal mengawal emosi ataupun tu teknik marketing anda which is not really good. Alright. Ada baiknya instead of kita naikkan status merendahkan orang lain, ada baiknya kita bersyukur. Apabila kita bersyukur dengan apa yang kita dapat sekeliling kita, anda mewah, anda ada boleh katakan kemewahan, kan? Jadi bersyukurlah apa yang anda ada. Jangan jadikan kemewahan yang anda dapat itu bukan dengan merendah-rendahkan orang lain. That's the thing. Itu yang pertama nasihat saya. So yang kedua, jangan petik bangsa. Kan, yang petik bangsa. Anda menyebut bangsa Melayu, anda kena ingat, betul ke kalau saya cakap 99% customer anda terdiri daripada bangsa Melayu? Instead of anda merendahkan mereka, apa salahnya anda menghargai mereka? Setiap raya kalau pergi Jekyll tu penuh orang Melayu yang datang, kan, nak beli baju dan sebagainya. Ketika datang dilayan dengan begitu hebat, dengan begitu sempurna, lemah lembut, kerana inginkan pembelian daripada bangsa Melayu. Tetapi kini pula anda merendahkan bangsa Melayu. It's not good, kan? Bukan saja bangsa Melayu, jangan petik pun bangsa-bangsa yang lain pun. Jangan sekali pun merendah-rendahkan. Alright, sebab dekat pada masyar nanti tidak dipanggil mengikut bangsa, kan? So tolong jangan merendahkan sesiapa pun. Okey, bayangkan kalau impact kepada kata-kata anda ini, kalau semua bangsa Melayu mogok tak nak pergi, so affected the whole business of your family, kan? So jangan sombong, bongkak dan angkuh. Itu satu perkara. Okey, yang ketiga adalah mungkin itu bila anda post kata-kata begitu sebagai respon kepada netizen yang tidak puas hati dengan pengumuman yang anda buat, Jekyll buat. Jadi namun
janganlah terus menghukum, jangan dengan terus secara pukalnya kan anda menghukum terus orang secara keseluruhan bangsa Melayu. Tetapi instead of anda menghukum, ada baiknya anda memberikan maklumat yang jelas. Alright, maklumat yang jelas, terangkan secara terperinci daripada anda menghukum kemudian baru nak terangkan, no point. Kan orang dah tak pandang yang terang, orang pandang yang anda menghukum. So kalau ada orang menghentam, ada baiknya mereka mungkin salah faham, anda beritahulah kenapa, kena ada SOP dan sebagainya, bukannya nak berkumpul ramai-ramai bla 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 bla. Penerangan itu lebih bagus daripada hentaman. Jadi pilih untuk menerangkan instead of membuat hentaman baru nak menerangkan. Alright, itu langkah yang salah ya, langkah yang salah. Poin yang keempat, benda dah berlaku kan, kata-kata telah dilontarkan, orang dah mula marah dan orang kata telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Jadi namun saya puji anda juga kerana anda memohon maaf. Tak kisahlah sama ada mohon maaf tu atas dasar desakan keluarga ke ataupun dengan niat yang ikhlas datang sendiri. Saya cuba meletakkan diri saya cuba memandangi sebagai positive side. Jadi anda mungkin meminta maaf dengan cara dengan ikhlas daripada dalam diri anda. Cuma saya nak perbetulkan, bila anda dah minta maaf bersungguh-sungguh, berjanji takkan buat lagi dan sebagainya, tak perlu ada lagi kata-kata penafian di situ. Bila anda minta maaf dan anda letak kata-kata penafian di situ, seperti sebenarnya saya nak cakap tak faham bahasa ke, itu sesuatu yang jelas hanya sekadar nak cover sahaja. Dia menambahkan kemarahan, annoying kepada orang yang membacanya. First anda minta maaf, kemudian anda kata sebenarnya nak cakap tak faham bahasa ke, kan, tak faham bahasa Melayu ke. Antara dua benda ni, kesian orang Melayu dengan tak faham bahasa Melayu, dua benda yang sangat berbeza. Sangat berbeza. So apabila anda cuba cover dengan kata-kata begitu, dia membangkitkan lagi kemarahan orang. So nasihat saya, cukuplah sekadar minta maaf dan berjanji tak buat lagi dan anda hargai segala bla 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 bla. Tak perlu ada penafian. Benda dah berlaku, jangan nak being so defensive. Right? Okay. Dan last point daripada saya ini adalah belajar untuk merendah diri. Jangan sombong bongkat dan angkuh, kerana sabda Nabi sikit kita ada perasaan sombong dalam hati kita, masuk neraka insya-Allah. Kan? Alright. So jauhi daripada sikap sombong bongkat dan angkuh, sebab dia boleh menjatuhkan anda, menjatuhkan kita, menjatuhkan negara pun sekalipun. Alright, yang terbaik adalah merendah diri. Apabila kita ada segalanya, insya-Allah itu semuanya adalah datang daripada Allah. Tugas kita kena tunduk, kerana apa? Kita ada status yang hakiki. Setinggi mana, sehebat kita dalam dunia ni, takkan boleh halang, takkan boleh memadam status hakiki kita, iaitu hamba Allah. So kita tak ada hak untuk sombong, bongkak dan angkuh. Alright. So pesan saya kepada anda, jangan, mohon maaf secara ikhlas, jangan buat lagi, hargai customer anda. InsyaAllah sekiranya berlaku betul caranya, orang akan support bisnes-bisnes begini insyaAllah. Alright. So ambil iktibar semua. Pada netizen, kawal bahasa kita, tegur cara baik insyaAllah. Alright, jangan lupa like, comment and share video ini untuk iktibar orang ramai, dan subscribe. Assalamualaikum.